Nombor adalah asas kepada dunia fizikal kita. Mereka adalah alat yang kita gunakan setiap hari, tanpa kita sedari, untuk mengatur kehidupan kita. Kita menggunakannya untuk mengukur jarak, mengira masa, dan memahami persekitaran kita dengan lebih baik. Dari sukan hingga sains, nombor memainkan peranan penting. Tetapi nombor juga mempunyai makna yang lebih mendalam. Mereka bukan sekadar alat pengiraan, tetapi juga simbol yang membawa makna yang lebih besar. Sepanjang sejarah, ahli mistik dan cendekiawan telah mengenali kuasa simbolik nombor. Mereka melihat nombor sebagai kunci kepada rahsia alam semesta. Dalam tradisi Islam, Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menggunakan nombor dengan cara yang menarik. Setiap nombor dalam Al-Quran mempunyai makna dan tujuan tertentu. Ini bukan sekadar kebetulan, tetapi tanda-tanda yang disengajakan yang menunjukkan kebenaran yang lebih besar. Nombor-nombor ini membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang mesej ilahi. Al-Quran mencabar kita untuk merenungkan reka bentuk alam semesta yang rumit. Ia mengajak kita untuk melihat keindahan dan kesempurnaan dalam setiap ciptaan. Ia menggalakkan kita untuk memikirkan keajaiban matematik yang mengelilingi kita. Dari corak geometri hingga persamaan matematik, semuanya menunjukkan kebijaksanaan ilahi. Dengan meneroka corak berangka dalam Al-Quran, kita memperoleh penghargaan yang lebih mendalam terhadap asal-usulnya yang ilahi. Setiap nombor adalah bukti kebesaran dan keagungan pencipta. Nombor 99 mempunyai tempat yang istimewa dalam Islam. Ia bukan sekadar nombor, tetapi simbol yang mendalam. Ia mewakili 99 nama Allah yang indah. Setiap satu mencerminkan sifat ilahi yang berbeza. Nama-nama ini merangkumi segala aspek kesempurnaan dan keagungan Tuhan. Tetapi bagaimana kita sampai pada nombor yang signifikan ini dari awal Al-Quran? Apakah rahsia di sebalik nombor ini yang menjadikannya begitu penting? Wahyu pertama, surah 96, bermula dengan perintah bacalah. Perintah ini bukan sahaja untuk membaca, tetapi juga untuk memahami dan merenung. Perkataan ini, Iqra dalam bahasa Arab secara numerik bersamaan dengan 1. Ini adalah permulaan yang membawa kepada penemuan yang lebih mendalam. Menambah nilai berangka setiap perkataan berikutnya, dalam 5 ayat pertama surah 96, menghasilkan jumlah yang mengejutkan, yaitu 99. Ini bukan, tetapi satu tanda keajaiban. Corak yang luar biasa ini menonjolkan hubungan antara permulaan wahyu dan nama-nama Allah yang ilahi. Ia mengingat kita tentang keindahan dan kesempurnaan dalam setiap aspek ajaran Islam. Surah Al-Fatihah, surah pembukaan Al-Quran, mempunyai tempat yang penting dalam solat umat Islam. Ia terdiri daripada 7 ayat dan nilai numeriknya secara luar biasa boleh dipecahkan kepada nombor 17. Nombor ini muncul berulang kali dalam Al-Quran, selalunya berkaitan dengan hidayah dan wahyu ilahi. Nombor 17 juga penting kerana ia adalah nombor perdana. Ia hanya boleh dibahagikan dengan satu dan dirinya sendiri, melambangkan sifat Tuhan yang tidak boleh dibahagikan. Pengulingan nombor ini di seluruh Al-Quran mengajak kita untuk merenungkan kesempurnaan dan kesimpulan kata-kata Tuhan. Surah 89, ayat 3 Al-Quran menyatakan, demi yang genap dan yang ganjil. Pernyataan yang kelihatan mudah ini menunjukkan kebenaran yang mendalam tentang sifat penciptaan. Alam semesta dibina berdasarkan keseimbangan yang halus antara yang bertentangan. Siang dan malam, lelaki dan perempuan, terang dan gelap, semuanya wujud dalam keadaan dualitas yang harmoni. Konsep nombor genap dan ganjil menggambarkan keseimbangan ini dengan indah. Ia saling berkaitan dan saling bergantung, sama seperti kuasa yang mengawal kosmos. Dengan menarik perhatian kita kepada prinsip matematik ini, Al-Quran menggalakkan kita untuk merenungkan kebijaksanaan dan keharmonian yang wujud dalam ciptaan Tuhan. Nombor 8 dan 9 muncul bersama di beberapa tempat penting dalam Al-Quran. Contohnya, terdapat 8 malaikat yang membawa arasy Allah
dan 9 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Secara matematik, 8 ialah kuasa 32, iaitu 2 kali 2 kali 2, dan 9 ialah kuasa 23, iaitu 3 kali 3. Oleh itu, nombor-nombor ini mewakili kestabilan dan kesempurnaan. Gandingan mereka yang kerap dalam Al-Quran mengingatkan kita tentang keseimbangan dan aturan yang sempurna yang terdapat dalam rancangan ilahi. Bahagian 6 mengungkap misteri 6859. Nombor 6859 pada pandangan pertama mungkin kelihatan sewenang-wenangnya. Namun, apabila kita menyelidiki lebih dalam, kita akan menemui makna yang lebih mendalam dan signifikan. Walau bagaimanapun, nombor ini mempunyai kaitan yang menarik dengan surah 114, surah terakhir Al-Quran. Surah ini dikenali sebagai surah Al-Nas yang bermaksud manusia. Nilai numerik perkataan manusia Al-Nas yang juga merupakan tajuk surah 114 ialah 6859. Ini bukanlah kebetulan semata-mata, tetapi satu contoh bagaimana angka dan teks dalam Al-Quran saling berkaitan. Menariknya, nombor 6859 adalah hasil daripada 19 kuasa 3, yaitu 19 kali 19 kali 19. Ini menunjukkan betapa pentingnya nombor 19 dalam konteks ini. Nombor 19 itu sendiri adalah penting dalam Islam kerana ia dipercayai sebagai bilangan malaikat yang menjaga api neraka. Malaikat-malaikat ini memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Hubungan numerik antara surah terakhir Al-Quran yang membincangkan tentang mencari perlindungan daripada kejahatan dan nombor yang dikaitkan dengan api neraka adalah bukti reka bentuk Al-Quran yang rumit. Ini menunjukkan betapa setiap elemen dalam Al-Quran mempunyai makna yang mendalam dan saling berkaitan, memberikan kita pandangan yang lebih luas tentang kebijaksanaan ilahi yang terkandung di dalamnya. Bahagian 7, keajaiban matematik Al-Quran. Contoh-contoh ini hanyalah gambaran sekilas tentang dunia corak berangka yang menarik yang terdapat dalam Al-Quran. Daripada pengulangan tepat perkataan dan frasa tertentu kepada struktur surahnya yang rumit, Al-Quran mempamerkan tahap keharmonian matematik yang menentang kebetulan. Selama berabad-abad, para sarjana telah mendedikasikan hidup mereka untuk mengungkap permata tersembunyi ini. Karya mereka mendedahkan tahap kerumitan dan keterkaitan yang menunjukkan kepada tangan ilahi yang sedang bekerja. Corak-corak ini menjadi bukti keaslian Al-Quran dan mencetuskan kekaguman dan kehairanan di hati orang-orang yang beriman. Bahagian 8 mencari makna yang lebih dalam. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kajian tentang corak berangka dalam Al-Quran tidak sepatutnya direndahkan kepada numerologi semata-mata. Walaupun corak ini menarik, ia tidak bertujuan untuk ditafsir seperti kod. Sebaliknya, ia sepatutnya membawa kita untuk merenungkan makna dan mesej yang lebih mendalam yang tertanam dalam ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran sendiri menekankan kepentingan merenungkan ayat-ayatnya dan mencari panduan daripada mereka yang berilmu. Dengan mendekati Al-Quran dengan rendah diri dan keinginan yang ikhlas untuk memahami mesejnya, kita boleh membuka kunci kuasa transformasinya. Bahagian 9. Kesimpulan, bukti kepengarangan ilahi. Corak berangka yang terdapat dalam Al-Quran adalah lebih daripada sekadar keistimewaan matematik. Ia adalah peringatan yang kuat tentang asal-usul ilahi teks suci ini. Corak-corak ini mengajak kita untuk mendekati Al-Quran dengan rasa kagum dan mendalami kebijaksanaannya yang abadi. Semasa kita meneroka permadani Al-Quran yang rumit, kita dapati bahawa keindahannya bukan sahaja terletak pada kefasihan dan imejan puitisnya, tetapi juga pada ketepatan matematiknya yang luar biasa. Gabungan bahasa dan nombor yang harmoni ini menjadi bukti kepengarangan ilahi Al-Quran dan kuasanya yang berkekalan untuk memberi inspirasi dan membimbing manusia.